Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lipat dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini walaupun dah lewat pukul 10 dah. Pukul 10 dah. Hari ini sudah pun 1 Disember. 1 Disember. 1 Disember. Lagi 30 hari, 31 hari. Maka habislah tahun 2022. Quote of the day bersama dengan Tok hari ini. Atas tajuk. Apa itu arti bersyukur? Apa itu arti bersyukur? Jadi sema-sema pagi bersama dengan Tok hari ini. Kita mengambil satu tajuk untuk buat bicara kita mengisi waktu pagi. Bagi siapa yang free boleh mengikuti program. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Firdaus, apa khabar? Kerana sudi bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak. Kita buat bicara waktu pagi ini. Buat bicara mengenai satu tajuk. Apa itu arti bersyukur? Kadang-kadang ramai orang selalu berkata saya bersyukur. Orang tu tidak bersyukur. Orang ni tidak bersyukur. Macam-macam. Macam-macam ada. Tapi apa arti? Apa yang dimaksudkan intisari daripada arti bersyukur? Apa makna syukur? Syukur. Alhamdulillah. Syukur. Segala puji bagi Allah. Syukur, syukur. 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 Syukur, syukran. Syukran. Syukriya. Syukriya. Terima kasih. Okey. Sema pagi hari ni. Ya, Gigi. Assalamualaikum. Tok, syukur. Duk bersama. Hari. Jangan dengan sahabat duha semua. Amin. Alhamdulillah. Ya, sahabat duha. Siapa yang sudah buat duha, Alhamdulillah. Siapa yang belum, masih ada waktu lagi. Sehingga pukul 12.30. Duha jangan tinggal. Antara sunat-sunat, solat-solat sunat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Rasulullah solat sunat itu pada baginda ialah wajib, pada kita sunat, sebab nak meringankan kepada kita, meringankan. Tapi kalau kita boleh mewajibkan diri kita juga, Alhamdulillah, itu yang terbaik, itu yang hebat. Sebab Rasulullah tidak tinggal. Kita ikut apa saja Rasulullah buat, InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya Nulaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sema-sema pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Tak lama, mungkin setengah jam hari ini. Kita banyak hal nak buat. Mula pun lambat. Mula pun lambat. Apa makna syukur? Apa itu syukur? Syukur. Syukur. Sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak berterima kasih. Syukur ni berarti berterima kasih. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Makna kita kena terima kasih. Kalau tak lafaz terima kasih kepada orang, kepada orang yang membantu kita, terima kasihlah bui, terima kasihlah, berarti dia tidak bersyukur. Berarti dia tidak bersyukur. Bersyukur yang benar ialah dengan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, bukan sekadar ucapan Alhamdulillah. Bersyukur yang benar ialah dengan mengikuti perintah Allah. Apa makna mengikuti perintah Allah? Bersyukur. Ada orang mendapat rezeki, buat bisnes dapat rezeki 10,000. Bersyukur Alhamdulillah. Bersyukur Alhamdulillah. Apa itu bersyukur perintah Allah? Bukan sekadar ucapan sahaja. Bukan sekadar ucapan sahaja. Said Putra, Assalamualaikum Tok, dan semua sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mendapat rezeki, syukur kita bukan sekadar Alhamdulillah. Tapi ramai kita dengar orang macam tu. Menurut pengertian bahasa, perkataan syukur berasal dari bahasa Arab yang bererti terima kasih. Syukur itu dalam bahasa Arab, syukur. Arti dianya terima kasih. Terima kasih Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Berarti terima kasih. Menurut istilah pula, syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dari kurniaannya, sama ada melalui lisan, i'tikad maupun perbuatan diri kita. Kita bersyukur. Itu arti syukur. Menurut istilah, syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Itu syukur. Syukur dapat join Atuk dan semua. Lama tak dapat masuk live Atuk. Oh ya, terima kasih.
Syukur alhamdulillah. Ya, Kota Baru mana tu? Kota Baru, Pasir Tumbuh, Sai Putra. Ya, Pasir Tumbuh, Pasir Tumbuh. Menurut pengertian bahasa, syukur itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kata terima kasih. Terima kasih, syukran. Terima kasih. Itu kata terima kasih. Jadi orang yang bersyukur telah dijanjikan oleh Allah. Barang apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur. Akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya. Dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baik akan orang yang bersyukur kepadanya. Selagi maha mengetahui akan keadaannya. Itu rasa bersyukur. Semua kemudahan yang ada adalah untuk bersyukur dan berbagi-bagi, bukan untuk membanggakan diri. Okey, quote of the day kita hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Bersyukur. Terkadang-kadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukur kita akan mendapat kebahagiaan. Bahagian itu. Dengan bahagian itu kita mendapat syukur. Keindahan hidup akan kamu rasakan ketika kamu mahu mensyukuri segala nikmat. Itulah banyak rasa syukur kita. Nak pergi roti? Tak apa lah. Ikut lah. Kalau dia hitam, bagian. Tak. Boleh. Dia betul dah aja. Saya saya. Syukran tu pencerahan. Terima kasih. Kota Baru mana Kota Baru. Terima kasih. Syukur ia lahir dalam agama Islam dan semuanya tetap dalam iman. Wah, Huzai. Ya, Huzai. Terima kasih. Gigi. Huzai. Assalamualaikum Tok. Atuk sihat. Dah lama tak masuk live Atuk. Wah, terima kasih. Masuk live Atuk. Huzai. Terima kasih. Kitab apa yang Atuk baca tu? Kitab apa? Kitab syukur. Kita syukur. Apa saja syukurlah kita baca. Kalau hidup asyik nak bandingkan hidup kita dengan orang lain, percayalah kita tak akan rasa bahagia. Kadang-kadang kita rasa kita nak apa yang dia ada, tapi kita tak sedar ramai yang nak apa yang kita ada. Itulah kita melihat orang lain. Tak apa Tok, maaf. Okey. Dah faham, dah baca dah. Bersyukur itu, sebila bagi kita bersyukur dengan apa yang ada. Semana Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang daripada kamu melihat kepada seorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, maka hendaklah dia melihat kepada seorang yang rendah atau kurang daripada. Itu kaedah kita bersyukur. Bersyukur ni kita kena lihat orang yang lebih kurang daripada kita. Kalau tidak, rasa syukur tu susah sikit. Itu hadis daripada Bukhari. Hadis Bukhari maknanya apabila kita nak lahirkan rasa syukur kita tengok orang yang lebih kurang. Kalau kita tengok orang di atas, kita akan sentiasa rasa tak cukup. Tak cukup. Tengok orang gaji 2,000, kita 3,000. Maka kita rasa kita dah lebih dah. Tapi kenapa tak cukup? Kenapa dia orang cukup? Itu cara kaedah dalam Islam. Kadang-kadang kita selalu inginkan apa yang kita lihat oleh orang lain. Kadang-kadang kita selalu inginkan apa yang dilihat oleh orang lain. Tapi kita lupa bahawa kita sudah memiliki apa yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita hanya membuat perbandingan dalam satu perkara. Katakanlah contoh, kita kata dari segi gaji kita banding. Kita 2,000, dia 3,000, banyaklah dia. Tapi kita anak ramai, dia anak tak ramai. Contoh macam tu. Kita anak kita cerdik, anak dia kurang sikit. Jadi dia ada. Maknanya dalam soal memiliki rezeki ni, semua orang dapat rezeki. Tapi berbeza-beza. Berbeza-beza. Kalau mungkin kita kurang dari segi pendapatan, tapi kita ada lebih bahagian lain. Mungkin kita kerja kita itu gaji tidak banyak, tapi mungkin kerja kita tak berat.
Berkata tak berat. Jadi kita kena lihat dari berbagai sudut. Jangan lihat hanya dari satu angle saja. Kena lihat. Kadang-kadang kita nak seperti mana yang kita lihat. Sedangkan orang yang melihat yang kita lihat rasa nampak dia tu hebat, sebenarnya dia pun melihat orang lain yang lebih hebat. Di situ kita harus main peranan. Rasa syukur itu akan membantu kita untuk menghargai apa-apa yang kita miliki. Dengan bersyukur, segala sesuatu yang menjadi penuh berkah dan manfaat. Rasa syukur. Sebab itulah kita kena melahirkan rasa syukur. Bersyukurlah di atas nikmat Allah. Dan kalau orang yang tak bersyukur, maka azabnya amat pedih. Kena bersyukur. Diwajibkan bersyukur. Diwajib kita melahirkan rasa syukur. Jika anda belum mendapatkan apa yang anda inginkan, setidaknya syukurlah apa yang telah anda dapat. Begitulah pegangan yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Dia kata, aku akan sentiasa bersyukur apa yang aku dapat, apa yang diberi oleh Allah SWT. Walaupun Allah tidak memberi apa yang aku nak, tapi pilihan Allah itu adalah lebih tepat kerana Allah lebih maha mengetahui. Dia yang lebih maha mengetahui. Itu kaedah Sayyidina Ali dalam kaedah melahirkan rasa syukur dan menerima rezeki daripada Allah SWT. Okay, quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Kita ambil masa setengah jam hari ini. Bersyukur dengan yang kita miliki sekarang. Kerana yang kita miliki adalah yang kita perlukan. Ini juga satu kaedah. Allah tidak memberi sesuatu itu kecuali yang diperlukan oleh kita. Ada banyak benda kita minta tapi tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlulah daripada masa itu. Apa yang kita perlukan. Kadang-kadang kita minta yang tak perlu. Yang perlu kita tak minta. Tak minta. Itu di antara perkara-perkara yang kita kena buat pertimbangan dalam kita berusaha untuk berdoa, memohon kepada Allah SWT dan bersyukur apa yang kita dapat. Syukur ni setelah kita dapat. Setelah kita dapat. Kalau tak dapat, dia panggil sabar. Dia tak boleh panggil syukur. Syukurlah tak dapat kerja ni. Tak boleh. Dia panggil syukur. Ya, Cici. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersyukur. Syukur ni bukan setakat lafaz Alhamdulillah saja. Syukur Alhamdulillah. Syukur ni ialah berserta dengan perbuatan. Sebab tu rasa syukur kita, apa yang kita dapat, apa kita berusaha ini, kita sejajar dengan keperluan ibadah. Macam kita kata, kalau kita dapat bulan ni dapat gaji RM2,000, aku nak sedekah RM5. Itu biar susuli dengan sedikit pun tak apa. Sedikit pun tak apa. Kalau banyak lagi bagus. Lagi bagus. Jadi biar ada. Apabila terima wang, biasalah orang terima wang. Terima wang, terima duit sebagai perangai mudah. Okey, bulan ni aku terima RM2,000 contoh. Ambil RM5 bagi sedekah. Setiap bulan. Setiap bulan. Itu berarti mana kita lafaz dan buat. Lafaz dan buat. Ya Allah, supaya banyakkan lagi rezekiku, untuk memperbanyakkan lagi aku menunaikan sedekah. Macam tu. Kita biar relatekan syukur kita dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan. Macam juga kalau kita sihat. Kita sihat, Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, saya sihat. Okey, apa yang kita harus buat? Solat di awal waktu, baca Quran, zikir. Sebab apa? Tanda syukur kita Allah bagi kita sihat. Biar ada kaitan sesuatu benda tu. Sebab kalau kita dah sakit, nak solat pun susah, terpaksa juga solat, nak baca Al-Quran pun susah, kan? Mulut dah tak sakit, macam tu. Kaki pun dah sakit, nak pergi masjid tak boleh. Itu di antara apabila kita mulai kekurangan atas nikmat Allah. Jadi semasa kita sihat, semasa kita boleh bergerak, bebas apa semua ni, masa itulah untuk melahirkan rasa syukur kita buat ibadah. Itu tanda kita syukur. Kalau kita tidak, mata boleh melihat. Apa yang kamu lihat dengan mata? Al-Quran. Telinga boleh mendengar. Apa yang mendengar? Mendengar kata-kata yang baik, Al-Quran. Mulut, apabila mulut masih boleh bercakap, mengatakan sesuatu yang baik. Itu sejajar dengan syukurnya boleh bercakap, syukurnya boleh melihat, syukurnya boleh mendengar. Tanya syukur, lafaz daripada kalbu kita, dan perbuatan kita ialah kita melihat sesuatu itu dalam bentuk ibadah. Itu yang kita itu yang cantik, paling cantik sekali. Sentiasalah bersyukur, ya nalalah. Dengan kesihatan yang dikurniakan itu, nikmat dan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kita bersyukur itu susuli dengan perbuatan.
Susulin, nak menggambarkan, menzahirkan. Syukur hari ini. Syukur hari ini. Bangun awal pagi. Boleh solat tahajud, boleh solat bangun awal pagi, solat tahajud, solat sunat subuh, solat subuh. Kemudian pagi ni ada lapang, masa lapang. Alhamdulillah, rasa lapang hari ni. Okey, solat duha, buat duha 2 rakaat. Bermula dengan 2 pun tak apa. Belum ada dua tak apa. Itu tanda syukur. Oi, masa aku free hari ni. Rasa syukur sangat masa free. Okey, so apa anda kena buat? Solatlah. Solat sunat 2 rakaat. Contoh itu. Contoh. Jangan kata masa free. Solat apa? Solat Zuhur. Takkan pukul 10 solat Zuhur, tak boleh. Solat wajib ni mesti pada waktunya. Tak boleh waktu lain. Bahkan solat sunat pun ada waktunya. Solat sunat duha tak boleh buat petang, tak boleh. Tak boleh, dia ada waktu dia juga. Itu hebatnya. Walaupun sunat, tetapi dia ada tempoh waktu dia. Ya, Sa'adah Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur atas ucapan je. Atau atas buatan tak buat macam itulah selalunya kita tengok. Itulah. Tak apalah. Kita baikilah hidup kita. Kita baiki diri kita, Sa'adah. Kita bersyukur, kita susulin dengan perbuatan. Itu yang cantiknya. Cantik. Sebelum pada ni kita katakanlah contoh dapat kerja, dapat bekerja, tempat baik, kita suka kerja, syukur alhamdulillah aku dah dapat kerja baru. Buat kerja dengan amanah, buat kerja dengan bagus, buat kerja yang terbaik. Itu bermakna kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana dapat kerja. Syukur hari ni dapat nonton TikTok atau kasih ilmu. Jadi setiap kali syukur mesti disusuli dengan amalan. Amalan. Baru kita tak rugi. Yalah, melafazkan syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sudah cantik, berbanding dengan orang tak lafaz pun. Tak lafaz pun syukur sudah cantik, tapi kita nak tingkatkan lagi supaya perbuatan kita, ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT dengan sebab mungkin, dan Allah melipat gandakan. Melipat ganda. Itu yang lipat ganda tu yang kita nak. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam wan. Yang lipat ganda kita kena. Katakanlah dalam soal pekerjaan. Syukur alhamdulillah aku kerja sini dah 10 tahun dah. Kita kerja dengan baik. Kita kerja niat juga sebagai satu ibadah. Syukur, dan kita banyak tak ambil kira sangat dalam soal-soal tanggungjawab kita. Bukan kata ini tugas aku, ini tugas kau buatlah yang kau punya. Kita ringan tulan. Di situ maknanya kita melahirkan rasa syukur, dan sekaligus kita mengamalkan perkara-perkara yang baik. Datang kerja, tempat kerja awal waktu, balik lewat waktu, tanpa memohon meminta overtime dan sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara sebagai sumbangan kita kembali, hasil daripada syukur kita kerana dapat bekerja tempat yang baik. Begitu juga dalam dunia perniagaan. Hasil daripada perniagaan kita dapat untung apa semua. Kita bagi free setengah orang. Tengok kadang-kadang kita menjual. Menjual, ada orang datang tengok aja. Apa encik, beli cik, tak apalah. Maknanya dia nak tapi dia tak ada duit. Kalau you jumpa dengan orang macam ni, panggil masuk, duduk tepi. Bungkus sikit, bagi free. Bagi free, insyaAllah yang kau bagi free itu ada terus orang lain yang datang membeli, akan melipat ganda. Ini kaedah kita melafaz syukur, sekaligus kita mengamalkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan rezeki yang kita dapat itu. Itu syukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Kita ada. Begitu juga kita ingin memotivasikan diri kita. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan melihat kepada orang lain. Melihat kepada orang lain, maka kita tidak akan berada dalam keadaan yang comfortable. Comfortable. Ya Simah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, dirahmati Allah. Salam duha. Sehat, syukur. Alhamdulillah. Itulah. Apabila sehat, boleh mengerjakan ibadah dengan baik, dengan sempurna, dengan baik. Itu tanda syukur kita. Apa tanda syukur engkau sehat? Apa tanda syukur mata kau boleh melihat? Melihat Al-Quran, melihat hadis, melihat membaca perkara-perkara yang baik. Apa tanda syukur? Telinga kau boleh mendengar buka MP3 Al-Quran sebagainya, dan mendengar ucapan-ucapan yang baik, pergi tempat-tempat, pergi di masjid, masuk TikTok, masuk live, bicara agama. Itu tujuan, itu kita mendengar. Gitu kan. Muhammad Azri, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Muhammad Azri, apa khabar? Apa khabar semua? Jadi itulah yang kita perlu tekankan dalam soal kita bersyukur ini. Kita kaitkan dengan ibadah kita, perbuatan kita. Ibadah dan perbuatan kita.
Syukur dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita terima kasih. Allah menjadikan orang yang bersyukur sebagai orang yang mendapatkan pengkhususan anugerah yang tidak diberi kepada selain daripada mereka. Maksud syukur ialah dari segi bahasa, maksud di sini dia kata pujian, terima kasih, menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi segala perintahnya. Ada yang dijelaskan juga maksud syukur di situ. Ya Meli, Meli. Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam. Terima kasih Li. Muhammad Ashri. Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam kerana sudi hadir. Waktu pukul 10 ni semua orang rehat. Rehat. Tea time. Ambil masa 5 minit bersama dengan tu. Tajuk kita hari ini ialah apa erti syukur. Apa itu syukur? Dari segi ertinya, syukur itu terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi maksud yang sebenarnya, melahirkan rasa syukur itu ialah dengan membalas budi, bakti sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Contoh, kita kata Allah memberi kita sihat. Alhamdulillah. Apa syukur kita kerana sihat? Kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir, kita berselawat kepada Rasulullah. Itu tanda kita melahirkan rasa syukur, bukan setakat dengan perkataan semata-mata. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Bantu atuk tap screen. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Barang siapa yang aman pada tubuhnya, barang siapa yang sihat pada tubuhnya, mempunyai makanan hari itu seakan-akan dunia telah dikumpulkan baginya. Bagi kita, bagi orang yang sudah pun dalam soal miskin dan kaya ini, atau 2 hari lepas, 3 hari lepas, ada satu kumpulan penerima beras. Dia ni maknanya ibu tunggal penerima beras. Kita bagi beras free. Dia memang tergolong dalam orang miskin. Jadi kalau kita lihat pada wajah dia tu, memang dia sedih lah. Keadaan dia sedih, memang susah. Jadi tajuk yang bagi tazkirah pada masa itu kepada mereka, supaya mereka bersemangat dalam soal untuk meneruskan hidup ini. Jangan kecewa. Jadi kita kena bezakan di antara miskin dengan susah. Miskin dengan susah. Dia tak sama. Miskin lain, susah lain. Kadang-kadang ada miskin dan susah. Ada juga miskin dan susah, dua-dua ada. Tapi ada orang dia tidak sedari bahawasanya dia miskin tapi dia tak susah. Dia miskin tapi tak susah. Ini dalam soal bersyukur, melahirkan syukur. Katakanlah sebagai contoh, suami dia pergi bekerja rumah batu. Pekerja rumah batu biasanya gaji dia harian. Dia balik dia dapat RM100. RM100 ambil duit bagi kepada isteri kata syukur, alhamdulillah. Syukur rezeki hari ni. Besok hujan tak pergi kerja. Lusa pergi pula kerja. Kalau pergi kerja dapat RM100. Syukur alhamdulillah. Jadi kita melihat memang dari segi jumlah duitnya tidak banyak. Tapi dia sentiasa bersyukur. Bagi orang lain melihat dia susah. Tapi pada dia tak susah. Sebab dia boleh makan, dia boleh beli makanan, dia boleh beli minuman. Boleh beli makanan, minuman. Dia boleh hidup dalam keadaan dia. Sebab jumlah keadaan hidup kita ini, kesenangan ataupun tidak, kesenangan dengan kesusahan, dia adalah dua perkara yang berbeza dengan kemiskinan dan kekayaan. Kesenangan dan kesusahan. Miskin, kekayaan. Kesenangan tak semesti ada pada orang kaya. Tak semesti. Kesusahan tak semesti ada pada orang miskin. Tak semesti. Ini kita kena harus faham. Sebab ada orang seterus menempelkan bila miskin, susah. Bila kaya, senang. Itu dunia, pengukuran dunia. Hakikatnya tidak begitu. Ada orang kaya yang susah. Susah bro, orang kaya susah. Macam-macam masalah ada. Masalah family, masalah anak, masalah harta, masalah syarikat. Macam-macam masalah dia. Jadi susah tak semesti bertempel kepada orang miskin. Dan juga senang tak semesti bertempel kepada orang susah, orang yang kaya saja. Ada kala senang bertempel kepada orang miskin. Kita melihat dia miskin tapi dia senang.
Dia terhibur, dia boleh makan, dia boleh pergi masjid, dia dalam family happy, anak-anak pergi sekolah, walaupun bermotosikal 3 orang, tak ada masalah. Tak ada masalah, anak-anak dia tak pernah merungut. Abah dia pergi hantar dengan motor, walaupun orang lain, orang yang kaya pergi hantar dengan kereta. Tak semestinya pergi hantar dengan kereta itu orang senang. Belum tentu. Mungkin anak dia mengamuk tak nak pergi sekolah. Mungkin. Mungkin. Anak kita pergi dengan motor, naik 4 orang. Dia happy saja naik motor 4 orang. Walaupun dia miskin, tapi dia senang. Ini di antara perkara-perkara yang berkait rapat dengan di mana syukur itu yang kita perlu ada. Okey, alhamdulillah, saya cukup. Tok laki gaji 900 je sebulan. Anak 3. Saya tak kerja. Alhamdulillah. Yang penting pastikan gaji 900 itu ialah gaji yang bersih daripada subahah dan apa-apa pun. InsyaAllah berkat tu ada. Bagi orang gaji 900, harapan kita ialah kita boleh makan dengan baik apa semua. Mengikut keperluan asal kita. Orang yang kaya, walaupun duit berjuta pun, dia tak makan nasi 10 pinggan masa tengah hari. Tak juga. Dia makan 1 pinggan juga. Jadi dari segi untuk hidup, makannya sama. Cumanya menu je berbeza. Iaitu makan untuk kenyang. Walaupun dia makan 1000 sekali makan, tapi tujuan dia apa? Untuk kenyang. Bagi orang makan RM3.5 pagi, tujuan dia apa? Untuk kenyang. Jadi tujuannya sama. Cuma menu saja berbeza. Sekolah untuk, ya Syed. Syed Luqman. So, semoga Tok sihat sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ain, insyaAllah Ain. Jaga duit baik-baik. Biar berkat. Dan setiap kali pegang duit, Alhamdulillah. Dan mohon kepada Allah supaya pastikan cukup. Jangan mohon Allah tambah je. Ada orang kata tambahlah ya Allah gaji pada 900 jadi 9,000 tambah ya Allah. Kalau tambah tak berkat, maka itu mendatangkan mudarat kepada kita. Macam-macam boleh berlaku. Tapi yang penting ialah kita nak berkat dulu. Ya Allah, berkatlah rezeki ini. Berkatlah rezeki ini. Duduk situ. Berkat tu penting. Bukan banyak itu penting. Banyak itu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, salam hadir Pak Lee. Tioman lain panas. Tioman lain panas. Yang kaya harta dunia berkongsilah rezeki dengan orang yang miskin supaya kaya di akhirat sana. Betul sekali. Betul sekali. Berkongsi dengan orang miskin. Di situ mendapat pahala yang banyak. Ganjaran yang besar. Orang miskin pula, miskin harta, orang yang miskin harta, tak payah dia meminta-minta. Dia boleh teruskan dalam keadaan hidup dia seperti itu. Sebab apa yang untuk meneruskan kehidupan ini, kita hanya perlu sepinggan nasi saja. Bukan 10 pinggan nasi. Itu kita kena terima realiti. Tapi ada orang, dia tak bersyukur. Dapat makan nasi 3 kali sehari, dia tak bersyukur. Sebab apa? Dia masih lagi tak boleh beli kereta baru. Selagi tak boleh kereta baru, dia kata dia orang susah. Ini tak betul. Ini tak betul. Tak bersyukurlah maknanya orang itu. Tak bersyukurlah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Akhirat. Akhirat sana. Terima kasih Cici. Orang miskin harta dunia, berkongsilah doa dengan orang yang kaya. Itu cantik. Itu yang cantiknya. Setiap kali orang miskin menerima sedekah ataupun hadiah daripada orang kaya, maka lahirlah, ungkapkanlah rasa terima kasih ataupun syukur. Syukur. Kerana Allah tidak suka kepada orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Cantik. Bagi orang kaya, berusahalah memberi semangat kepada orang miskin. Dan bagi orang miskin, berusahalah berkongsi doa supaya orang kaya itu lebih-lebih lagi jadi kaya. Lebih jadi kaya. Jadi, quote of the day kita hari ini. Sema pagi bersama dengan Tok. Bicara hari ini ialah soal apa itu syukur. Apa itu syukur. Jadi syukur ini bukan terletak kepada orang yang sukses saja. Bukan kepada orang kaya saja. Orang miskin pun kena bersyukur. Kena bersyukur. Di atas nikmat dia dah dapat. Dan syukur itu bukanlah kepada duit saja. Duit itu hanya salah satu daripada cabang nikmat. Nikmat kita banyak. Nikmat kita banyak. Nikmat sehat, penglihatan, pendengaran, bercakap. Itu nikmat kita. Nikmat masa yang lapang, dapat family yang baik, dapat mertua baik, suami baik, isteri baik, dapat jiran baik. Ini semua nikmat. Nikmat. Kadang-kadang orang kaya, rumah besar, terpaksa buat pagar tinggi. Kenapa? Jiran dia tak baik. Susah hati dah dia. Terpaksa habis duit banyak. Rumah kita tak payah pagar pun. Sebab jiran kita baik. Itu juga rezeki.
Rezeki, apa sahaja rezeki. Kita bangun pagi. Bangun pagi ni rasa sihat. Alhamdulillah, rezeki. Bangun pagi tu Allah bagi rezeki dah. Rezeki apa? Rezeki sihat, rasa fresh. Allah freshnya hari ini. Allah freshnya. Macam tu. Itu rezeki. Rezeki. Itu rezeki awal pagi dah dapat dah. Sehat sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah bangkitkan kita awal hari ni. Maka kita boleh tahajud. Alhamdulillah. Itu rezeki. Jangan apabila Allah kejutkan kita awal pagi. Kita pun Allah lama lagi subuh. Sambung lagi lah. Itu tak jadi. Tak jadi. Allah dah kejut. Dah beri peluang kepada kita untuk solat tahajud. Kemudian tarik selimut lagi. Tak boleh. Tak boleh. Selimut Rasulullah pendek tau. Kalau dia tutup kaki, kepala tak tutup. Tutup kepala, kaki tak tutup. Sebab Rasulullah dia tak nak tidur lena. Jadi apabila kaki tu buka, nyamuk gigit kaki, dia pun terkejut. Terkejut bangun, dia pergi solat. Itu. Jadi kita pun kena, kain selimut pun kena pendek. Kena pendek. Jadi, apabila seseorang menafaatkan segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dikatakan orang yang bersyukur. Semua nikmat. Semua nikmat. Nikmat hidup, nikmat masa, nikmat pandangan, boleh melihat hijauan, syukur, Alhamdulillah. Kecantikan, jiran, pakai baju baru, Alhamdulillah. Pakai baju lama tapi masih cantik, Alhamdulillah. Tengok muka, tengok cermin di muka. Tengok cermin di muka. Tengok muka di cermin, Alhamdulillah. Dapat makan pagi, walaupun satu kuih, Alhamdulillah. Dapat minum teh O, walaupun teh O, Alhamdulillah. Tanam pokok hidup, pokok lima kasturi, tanah hidup, contoh macam tu. Itu semua rezeki, banyak rezeki. Alhamdulillah. Jadi semua benda yang boleh menjadi kemanfaat kepada kita, itulah nikmat yang Allah beri kepada kita, dan itulah yang kita wajib bersyukur. Wajib bersyukur di atas nikmat itu. Itu yang penting. Jadi kita kadang-kadang, Allah, motor ni buruk lah, bila nak tukar motor ni? Bersyukurlah. Ada orang lain tak ada motor pun, kayu bersikap. Dia ni pula kayu bersikap. Allah, bila nak tukar motor ni? Bersyukurlah dengan bersikap. Ada orang jalan kaki. Ada orang jalan kaki. Jalan kaki pula. Jalan kaki. Bila lah nak ada bersikap ni? Bersyukurlah. Ada orang tak boleh jalan kaki. Kaki dia satu je. Kaki dia satu je. Bersyukur. Alhamdulillah. Kaki boleh berjalan. Kaki dua. Bersyukur. Dia banyak tak? Banyak. Ada kaki satu boleh berjalan pakai tongkat. Pakai tongkat. Tengok orang tu dua-dua kaki tak ada. Jadi yang pakai tongkat, Alhamdulillah, walaupun satu kaki masih boleh berjalan. Yang tu tak ada kaki dua-dua. Kaki dua-dua. Jadi benda itulah, selagi kita melihat kepada kekurangan orang lain, maka kita rasa sedar, insaf dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja, mengikut Syekh Muhammad Abdul, apa sahaja manfaat, apabila seorang menggunakan manfaat daripada nikmat dapat digunakan oleh Allah, maka itulah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan syukur. Jadi katakan syukur. Kadang-kadang kita soal mendidik anak-anak, adalah sekali-sekala anak fail, kita sudah marah. Sebelum pada ni dia dapat 5A, kau tak puji pun. Tiba-tiba dia dapat 2A, kau marah. Itu berarti tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Dia sudah putus, ada sebab musababnya. Kenapa pelajarannya merosot? Merosot macam tu. Kita kena bersyukur. Bersyukur anak-anak, mendidik anak-anak. Begitu juga seorang isteri, bersyukur kepada suami. Bersyukur di atas rezeki yang ada. Masaklah sekadar yang mampu. Dan suami pula, bila makan masakan yang isteri buat, makanlah. Dan itulah rezeki kita. Bersyukurlah. Kadang-kadang sedap tak sedap itu selera kita. Tapi yang kita harus ingat, yang lebih penting ialah kenyang itu yang kita nak buat. Dari pendapat Ibnu Ujaibah, kebahagiaan hati atas nikmat yang diperolehi. Bersyukur itu kebahagiaan hati atas nikmat yang diperolehi. Ini juga subjektif. Ada orang dapat kereta Ferrari, baru dia rasa nikmat. Tapi ada orang dapat kereta Aziat pun dah rasa nikmat. Dia rasa nikmat. Mungkin yang dapat kereta Honda tu, alah Honda ya bapak aku beli, aku nak kereta lain. Dia tak rasa nikmat. Nikmat atas tak rasa kebahagiaan hati atas nikmat yang diperolehi. Jadi kita kena bahagiakan hati kita di atas nikmat. Kecil, besar, banyak, sedikit, lama, sekejap, apa pun, atas, bawah, kiri, kanan, asalkan memberi kebahagiaan kepada hati, maka bersyukurlah dengan nikmat itu. Bersyukur di atas nikmat apa saja. Ada orang duduk di rumah teres, bersyukur duduk rumah teres. Ada orang sewa rumah teres, bersyukur dapat sewa rumah teres. Bersyukur. Jadi tangan. Itulah kita. Diiringi dengan mengarahkan seluruh tubuh untuk tunduk dan kepada perintah Allah.
Bagi orang yang mengikut Ibnu Ujaibah, kebahagiaan atas nikmat itu mestilah disusuli dengan ibadah. Disusuli dengan ibadah. Ini penting. Badan sehat. Okey, masuk waktu saja terus solat. Disusuli dengan ibadah. Jangan melengah-lengahkan solat. Kecuali kita uzur, sakit dan sebagainya. Begitu juga kita boleh buat solat-solat tambahan. Duha khususnya. Duha. Sekarang waktu duha. Ceramah ataupun taklimat kita mengenai kebahagiaan ini ialah waktu duha. Cantik sangat. Buat solat sunat duha. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selesai. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Al-Fatihah. Dan bacalah surah-surah mana yang ingat. Tak baca pun tak apa. Kalau tak ingat, bacalah. Kalau Qul Allah, okay, baca An-Nas, Qul Allah. Rakaat pertama. Sujud, rokok, sujud. Kemudian rakaat kedua. Takbir lagi. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah lagi. Kemudian baca lagi. Kalau nak baca An-Nas pun tak apa juga. Rakaat pertama Qul Allah, rakaat kedua Qul Allah, tak apa, tak ada masalah. Tak baca pun tak apa. Lepas tapi Al-Fatihah wajib baca tau. Tak baca Al-Fatihah tak sah solat tu. Tak sah solat tu. Kemudian tayat akhir. Selesai tayat akhir, sudahlah. Tak sampai pun 5 minit, maka kita sudah pun mengerjakan ibadah sebagaimana dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin semangat tu pakai kopiah lah. Makin semangat pakai kopiah. Itulah. Jadi maknanya kita kena buat. Kita belum baca surah Al-Fatihah hari ini. Kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya kita sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda, dan kita sedekah pahala kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sehinggalah kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Adam dah Hawa. Nabi Adam dah Hawa. Itu toki dengan toknik kita. toki kita. Jadi jom kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Nar, Assalamualaikum nak pagi Baji. Waalaikumsalam Nar. Nar, apa khabar? Nak makan belum? Nak makan belum? Okey, ada lagi arti syukur. Tajuk kita ni syukur, iaitu pengakuan terhadap nikmat yang diterima dan sikap suka membantu. Nikmat yang diterima dan suka membantu. Membantu. Hari ni nikmat, ni buat nasi goreng. Okey. Tolong bagi kat jiran satu pinggan. Maknanya kita buat nasi goreng, terus ingat jiran kita. Lebih-lebih lagi kalau nasi goreng kita itu aromanya bau sampai melintasi pagar rumah kita. Melintasi dapur rumah kita, maka kita kena bagi satu pinggan kepada jiran kita. Itulah maknanya syukur. Syukur dapat masak mi goreng, syukur dapat masak nasi goreng, kita dapat makan bersama suami dan anak-anak dan boleh bagi satu pinggan kepada jiran. Itu cantik. Itu yang paling cantik. Ringankan. Didik anak-anak kita. Along tolong ambil ni, ambil tapuan ni, nasi goreng bagi kat aunty sebelah rumah. Kita didik anak kita macam tu. Itu satu pendidikan yang baik. Secara tidak formal, tapi itu adalah mendidik kelembutan anak kita. Sentiasa memberi sumbangan kepada jiran. Ini jarang orang buat. Kadang-kadang jiran pun tak kenal. Kau tinggal lama mana di sini? Saya tinggal 5 tahun. Siapa jiran kau? Entah, tak kenal pun. Entah dari mana-mana. Ada juga balik raya di kampung, tanya, kau kerja mana? Aku kerja Shah Alam. Kau tinggal mana? Aku tinggal section 15. Aku pun 15. Kau rumah kata, itu sebelah rumah aku, dia kata. Jadi balik temu raya di kampung baru tahu itu kawan dia. Balik tu barulah, wah, kita tak itulah tandanya. Sebab hak jiran ini penting. Kita akan berbicara mengenai hak jiran. Hak jiran ni penting. Kita boleh menyebabkan tak masuk syurga tau. Masuk neraka kerana soal jiran ini. Berat jiran ni. Tanggungjawab kita sebagai jiran. Jiran boleh tuntut apa saja. Lebih-lebih lagi kalau pokok kita tu mencemari halaman rumah dia. Tak boleh.
Tak boleh. Itu akan dituntut dia daripada mahsyar nanti. Kena jaga. Kena jaga. Pokok masuk. Ataupun kucing kita pergi berak rumah dia. Kita kena pergi cuci tau. Kucing kita, belaan kita pergi berak rumah dia. Kita kena cuci. Kena pergi cuci. Jangan main. Jangan main. Kena cuci rumah jiran. Jangan. Oh, sorry lah. Kucing saya berak tau. Sorry. Jangan, tak cukup. You kena pergi cuci rumah jiran. Itu hak jiran. Hak jiran. Tinggi nilainya. Tak kira dia Islam ke, bukan Islam ke, tak kira. You kena cuci. Kena cuci. Kena buat kalau kucing kita pergi berak rumah dia. Begitu juga kalau anjing, kucing dia berak rumah kita pun, dia kena datang cuci. Itu kaedah Islam. Kaedah orang Islam. Mengikut Ibnu Alan Al-Siddiqi, pengakuan terhadap nikmat yang diterima dan sikap suka membantu. Nikmat yang diterima dan suka membantu. Muka membantu. Kebahagiaan atas nikmat yang diperolehi kemudian diiringi dengan seluruh anggota tubuh untuk tunduk dan patuh kepadanya dan mengakui dengan penuh rendah hati keluasan nikmat yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah menyatakan syukur kita ni. Syukur, lahirkan syukur ni. Sebab syukur ni bukan setakat alhamdulillah, alhamdulillah. Biar datang daripada hati kita. Hati kita. Ramai lagi orang tak makan macam kita. Ramai lagi orang tak pakai kereta macam kita. Ramai lagi orang tak boleh pakai baju macam kita. Ramai lagi orang tak boleh nak ramai macam-macam. Begitu juga dalam soal hubungan kita dengan kedua ibu bapa. Untuk melahirkan rasa syukurnya, kita lahir ke dunia. Sebab itu kita kena berbakti kepada kedua ibu bapa. Kerana mereka lah kita dilahirkan dunia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Itu yang penting, tuan-tuan. Jadi syukur kita kepada kedua ibu bapa ialah mereka lah yang melahirkan kita. Juri Pro, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Juri. Apa khabar Juri? Rindulah suara ya. Lain macam. Ingatkan rindu suara Rafi'ah Buang. Rafi'ah Buang, orang faham kan? Orang faham. Itu syukur kita mesti disusuli dengan lafaz syukur, mesti disusuli dengan perbuatan. Itu baru tingkat iman kita itu tinggi. Baik ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Jadi pengakuan terhadap nikmat yang diterima dan sikap suka membantu. Itu yang penting. Ayah apa khabar? Sihat hendaknya. Alhamdulillah sihat. Sikit-sikit tu biasa. Sikit-sikit tu biasa. Mengikut Junaidi Al-Baghdadi, apabila kamu menyedari bahawa kamu bukanlah pemilik nikmat yang diperolehi. Apabila kita sedar bahawasanya rezeki yang kita dapat ini ialah bukan, bahawa kamu bukanlah pemilik nikmat. Maknanya nikmat itu bukan kita miliki, tapi diberi. Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila nikmat itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi lah. Macam kita kata dapat rezeki. Rezeki kan hasil daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita dapat rezeki, maka kita meluahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah. Bukan sahaja setakat setakat cara kita untuk melafazkan, tetapi untuk kita mendalami benda itu. Seperti contoh, bila kita dapat gaji, terus alhamdulillah dapat gaji hari ini. Banyak orang setakat tu je. Habis di situ. Alhamdulillah dapat gaji bulan. Alhamdulillah dapat untung bulan ni. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya melahirkan rasa syukur sebenar, ambil sedikit gaji itu, kita sedekah kepada masjid. Contoh macam tu. Kita bagi kepada orang. Itu berarti, dan Allah akan lipat gandakan. Kamu tidak akan miskin jika kamu bersedekah. Itu jamin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan miskin kerana kita sedekah. Tapi kita boleh jadi miskin kerana beli kereta secara hutang. Tak pasal-pasal kena bayar 700 bulan. Kan kereta lama kan dah tak perlu bayar. Tapi kerana sekali-sekala baiki, tak tahan, tak sabar. Bini pun kata, alah abang tukar kereta baru je lah, duk baiki kereta ni. Baiki bukan hari-hari kan. Juri Pro. Alhamdulillah, terima kasih. Cara dan contoh bersyukur. Dari segi perbuatannya, mengamalkan amalan fardu dengan tekun dan istiqamah. Itu tanda kita bersyukur. Cara dia.
Cara dia. Apabila kita rasa kita dapat rezeki sihat, maka kita menjalankan amalan fardu dengan tekun. Apa itu amalan fardu? Solat 5 waktu. Ni bulan Ramadan ni ada puasa. Puasa. Memperbanyakkan amalan bersedekah. Itu tanda kita bersyukur. Perbanyakkan sedekah. Itulah besar. Sedekah ni bukan perkara wajib, tetapi pintu sedekah ada khusus untuk orang masuk syurga kerana sedekah. Hebat sedekah ni. Kalau puasa ada pintu dia, tapi puasa itu wajib. Dan juga ada puasa sunat Isnin Khamis. Tetapi sedekah ini dia ada pintu khas. Dan sedekah ini dia merupakan salah satu daripada talian hayat kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini hebat sedekah. Kalau kita sedekah kepada masjid, selagi orang guna masjid, maka kita akan mendapat pahala. Kalau kita sedekahkan baju kepada seorang, selagi dia pakai baju, kita dapat sedekah. Contoh macam tu. Ayah, kabinet PM baru, perpuadan tak ramai. Okey tu. Lain macam dia. Assalamualaikum tak bah? Waalaikumsalam. Kekanda setia deraja. Terima kasih. Tajuk kita hari ini. Apa itu bersyukur? Jadi, pertama sekali menggambar kita bersyukur ialah mengamalkan amalan fardu dengan tekun dan istiqamah. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyakkan amalan bersedekah. Yang ketiga, melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Amal makruf, nahi mungkar. Itu tanda cara bersyukur kita. Melakukan sujud syukur apabila mendapat nikmat atau terlepas daripada musibah. Syukur ni ada dua. Sama ada kita menerima nikmat ataupun kita terlepas daripada sesuatu musibah, bala dan sebagainya. Ini contoh. Contoh bagaimana untuk melahirkan rasa syukur disusuli. Selain daripada cakap syukur, tapi disusuli dengan perbuatan. Amal makruf nahi mungkar. Alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Masa yang sama kita buat yang baik dan kita tinggal yang tak baik. Amal makruf nahi mungkar. Itu tandanya. Tandanya yang kita rasa bersyukur. Rasa bersyukur ini adalah bertujuannya untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berterima kasih. Terima kasih itu syukur atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita lahirkan rasa syukur. Syukur. Syukur ni juga ada hikmahnya. Apa hikmah orang bersyukur? Iaitu orang yang bersyukur ni hikmahnya hidup dalam keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita nak. Kita hidup dalam keadaan redha Allah, dan rahmat Allah. Rahmatan lil alamin. Rahmat Allah. Itulah hikmah daripada kita bersyukur. Kita bersyukur. Dan dikurniakan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi sesiapa yang bersyukur, melahirkan syukur itu kita mendapat pahala. Melahirkan sabar itu kita mendapat pahala. Senyum sikit. Senyum. Dah. Boleh tu. Amin ya rabbal alamin. Selamat daripada azab Allah. Ini yang paling besar sekali di antaranya ialah hikmah daripada bersyukur, selamat daripada azab-azab Allah. Azab daripada Allah. Dan dimurahkan rezeki dan bertambah nikmat. Rezeki bertambah, nikmat pun tambah. Ini yang kita harus tekankan, bersyukur dengan berhikmah. Dan seterusnya, ciri-ciri orang yang bersyukur. Macam itulah ayah. Alhamdulillah. Juri pro. Nombor 2. Iaitu ciri-ciri orang bersyukur ini rajin dan tekun beribadah. Itu ciri orang bersyukur. Bersyukur kepada umur. Tak kira umur pendek ke umur panjang, tak kira. Bersyukurlah hari ini umur 1 hari lagi dapat. Maka dia beribadah. Solat sunat duha. Jangan tinggal solat sunat duha. Tanda kita bersyukur hari ini, pagi ini, kita solat sunat duha. Kena buat. Rajin dan tekun beribadah. Beribadah. Dalam soal semua ibadah. Zikir dan macam-macam. Ibadah ni termasuk kerja. Kerja kita, kerja yang juri buat tu. Pagi pergi petang balik, itu ibadah. Tapi kena niat lah. Saja aku bekerja kerana Allah Ta'ala. Kena niat. Tak niat tak boleh.
Kalau tak niat, pahala tak dapat. Gaji dapatlah kalau pergi kerja. Ciri-ciri orang bersyukur juga ialah bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Tak ada deki, tak ada hasad, tak ada. Tengok kawan dia berjaya, alhamdulillah, congratulations. Congratulations, hebatlah kau, syukurlah Allah bagi. Macam tu. Kita kena, tidak kata, Allah, tak patutlah dia dapat, patut aku yang dapat tahu. Celaka, macam mana dia dapat? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Tengok kau yang orang lain, dia orang rumah besar. Besar rumah dia, ni mesti rasuah. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Besar je kereta. Kaki rasuah lah tu. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Macam itulah ayat. Alhamdulillah. Jadi bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Bersangka baik dengan kemewahan orang lain. Bersangka baik dengan kecemerlangan orang lain. Kena bersangka baik. Itu tanda orang yang bersyukur. Mana dia bersyukur? Walaupun dia tak cemerlang, aku bersyukur. Walaupun kita tak kaya, aku bersyukur. Walaupun aku tidak hebat, aku bersyukur. Kita bersyukur. Kemudian ciri orang bersyukur lagi ialah sentiasa berasa qanaah dengan kurnia Allah. Rasa cukup. Rasa cukup. Cukup semua. Alhamdulillah makan nasi separuh hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Menjadi seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah. Pemurah. Syukur pemurah. Pemurah tak semesti kaya. Tak. Orang miskin pun boleh jadi pemurah. Bahkan orang miskinlah yang paling ramai bersedekah bandingkan orang kaya. Jangan terkejut. Orang miskin paling ramai bersedekah banding orang kaya. Sebab itu orang miskin paling ramai dalam syurga. Orang kaya paling ramai dalam neraka. Jadi siapa yang nak pilih kaya, berarti kau pilih jejak-jejak ke neraka. Siapa yang bersyukur atas kemiskinannya, berarti sebelah kaki sudah masuk syurga. Ini kena faham. Ini Rasulullah bagi tahu. Rasulullah kata, semasa aku Isra' dan Mi'raj, apabila Allah membuka pintu neraka, aku melihat ramainya orang kaya-kaya dalam pintu neraka, dalam api neraka. Dan apabila Allah membuka pintu syurga, aku melihat di dalamnya ramai orang-orang miskin yang dalam syurga. Itu yang kita nak. Itu kita nak. Menjadi seorang yang pemurah. Ada satu kisah. Ada dua beradik. Si kaya dengan si miskin. Jadi si kaya dengan si miskin. Apabila seorang sahabat pergi ke rumah si fulan yang kaya, maka si fulan yang kaya ini memberi makan yang mewah-mewah. Kambing, lembu, makan semua. Makan hemat. Pemurahnya tuan, terima kasih banyak. Tapi apabila kawan tu makan, lepas makan dia kata, ada lagi, adik saya lagi pemurah. Adik saya lagi pemurah. Jadi dia rasa, kau ni dah pemurah. Mana? Adik saya lagi pemurah. Okey ayah, juri share di Twitter. Terima kasih. Adik saya lagi pemurah. Jadi dia pun heran. Kalau dia makan sekarang mewah sekali. Dia sudah pemurah tapi dia kata adik dia lagi pemurah. Jadi dia pun teringinlah nak pergi rumah adik kawan tu. Sebab pemurah kan. Mungkin yang ni sembelih kambing, yang adik dia sembelih unta. Macam tu lah. Dia fikir macam tu lah. Maka dia pun satu hari dia pun pergi rumah. Dia tanya, mana rumah adik kau? Dia beritahu lah, sini. Jadi sepulang tadi pun satu hari dia pergi rumah adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik dia jawab, silakan duduk, silakan makan. Duduk. Sila duduk. Jadi apa yang dia hidang? Dia hidang satu gelas kopi separuh. Gelas tu, satu gelas kopi tu, air kopi ada separuh. Dan biskut ada sepotong, sebelah aja. Sebelah tak ada, sebelah aja ada. Jadi air kopi separuh, biskut separuh. Dalam hati dia, abang dia kata adik dia ni pemurah. Ini kedekut macam ni. Aku datang kopi O separuh je. Kopi O separuh je dia kata. Kemudian biskut separuh je. Dia pun makanlah, minumlah kopi O separuh, makan biskut sekeping. Dia pun pergilah rumah abang adik dia, abang kawan tu. Dia nak ceritalah bahawasanya adik dia ni bukan pemurah, kedekut. Dia cerita, kau tahu tak aku pergi rumah adik kau? Rumah adik kau, dia angkat aku air kopi separuh je tau. Dan biskut separuh. Sebelah aja biskut. Kedekut betul. Inilah kau tak faham. Maksudnya, dia pemurah. You tahu tak? Yang masa kamu pergi itu, dia hanya ada air kopi satu gelas, biskut satu keping. Dia sanggup bagi separuh daripada apa yang dia ada itu kepada engkau. Itulah pemurah. Separuh dia bagi. Air kopi dia bagi separuh untuk kau, dia minum separuh. Biskut dia makan separuh untuk dia bagi kau separuh. Berarti harta dia tu separuh dia bagi kat engkau. Itu dia pemurah.
Kalau kau datang sini, kau makan kambing apa semua. Ini tak ada, harta aku banyak lagi. Berjuta-juta. Kalau kau makan, ni sikit sangat. Dia bagi 50%. Dia sudah bagi 50% daripada harta dia. Itulah orang pemurah. Jadi apa arti tiba kita boleh ambil daripada cerita ini, orang miskin yang memberi sedikit daripada harta yang dia ada, itu lebih besar pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jumlahnya adalah nilainya tinggi, bukan kuantiti. Ada orang sedekah 1 juta, tapi apa faedahnya? Dia ada 100 juta, tapi bagi orang ada 1000, dia bagi RM500, berarti 50% daripada dia ada. Itu yang dikatakan menjadi seorang yang pemurah. Kita jangan melihat, tapi kita dunia. Kita melihat dunia. Tengok orang tu, Datuk tu bagi 1000 tahu. Datuk tu bagi 1 juta tahu. Datuk. Sebenarnya pada harta Datuk itu 1 bilion. Apa sangat 1 juta? Tak ada apa pun. Bukan pemurah pun macam tu. Kita pemurah banyak, baru pemurah. Tak betul. Tak betul. Kita boleh bagi banyak pemurah. Tak betul. Kita bagi sekadar apa yang kita mampu. Separuh daripada kita ada. Itu sudah pemurah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi manusia. Itu dunia. Dunia. Selamat pagi Tuan Haji. Pagi. Ya kita. Jimat kita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seorang yang pemurah itu kebanyakannya terdiri daripada orang yang miskin. Sebab dia sanggup membahagi-bahagikan kepada orang lain. You tengok bagaimana Saidina Ali. Saidina Ali sedang nak makan petang. Nak makan petang Saidina Ali, si Fatimah, anak dia Hasan dan Husin. Hasan dan Husin. Nak makan petang, tiba-tiba pintu diketuk. Assalamualaikum. Fatimah, apa ni? Saidina Ali pergi buka. Tengok ada orang yang kata, aku tak makan lagi. Saidina Ali ambil roti yang nak makan dalam family itu, bagi kepada orang yang minta sedekah tadi. Dia bagi semua. Dan mereka tak makan malam itu. Inilah ahli syurga. Ahli syurga. Sebab dia melihat kepada memberi sedekah itu syurganya berlipat-lipat kali ganda. Pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Berbanding dia makan sendiri, dia kenyang. Dia kenyang, dia boleh tidur lena. Sedekah si miskin itu berada dalam keadaan kelaparan. Ini kaedah yang diguna pakai oleh ahli syurga. SOP dia. Jom siapa jimat, tap screen dan give. Lain macam juri perut. Itu kaedah cara orang ahli syurga. Orang miskin, ahli syurga. Kita jangan salah faham apabila kata Rasulullah miskin, Saidina Ali miskin. Tidak, mereka tidak miskin. Mereka memilih untuk hidup cara seperti orang miskin. Memilih. Sebab itu sahabat Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku miskin. Berilah aku miskin, ya Allah, aku nak masuk syurga cepat. Dia memohon jadi miskin kerana nak masuk syurga cepat. Sebab apabila orang harta banyak, lambat masuk syurga. Dan apabila orang tu kaya, belum tentu masuk syurga. Mungkin masuk neraka. Jadi dia terus memohon supaya jadi miskin. Adakah rakan-rakan kita, ya Allah miskinkanlah aku? Adakah? Tak ada. Sebab kita bukan ahli syurga. Ahli syurga dia memohon ahli syurga. Itu bezanya. Ahli syurga dengan bukan ahli syurga. Jadi ahli syurga memohon miskin. Ahli neraka memohon kaya. Salam Tok. Wan Muhammad Zaidi. Jadi siapa yang memohon jadi kaya, tak kena kaya, ahli neraka lah. Sebab kaya itu neraka. Ke arah neraka. Ramai orang kaya dalam neraka. Jadi siapa yang minta nak jadi kaya, fikirlah 2 kali. Fikirkan. Sebab Rasulullah dah kata, orang kaya paling ramai dalam neraka. Jadi kau berani lah minta jadi kaya. Minta lah. Aku tak nak. Aku tak nak. Dan ciri-ciri orang yang bersyukur. Ciri-ciri orang yang bersyukur ialah sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. Tawakal tu Allah. Tawakal. Berusaha, tawakal. Berusaha, tawakal. Hari ini pergi berniaga burger. Tawakal tu Allah. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa supaya murah rezeki. Rezeki tengok betul. Hari ini Allah dapat RM50 je jualan. Serah kepada Allah. Tawakal. Tawakal. Minta rezeki kita halal tu. Itu amin. Amin. Terima kasih. Adam Abdul Kadir. Syukur tu. Tibanya tu. Celiknya mata. Wajib bersyukur. Pasti hati bahagia. Amin. Amin. Kita bertawakal kepada Allah. Apa itu bertawakal? Kita kena ikhtiar dulu. Baru bertawakal. Ada seorang sahabat Rasulullah. Pergi ke pasar. Naik unta pergi ke pasar. Sampai ke pasar. Dia lepas unta dia. Bila ditanya oleh sahabat yang lain. Kenapa kau tak tambak unta kau? Aku bertawakal kepada Allah. Dia kata itu bukan cara bertawakal. Bertawakal maknanya kau kena ada ikhtiar. Kau kena tambat unta kau tu dulu. Barulah unta tu tidak lari.
kau kena ikhtiar. Ni tak, aku bertawakal dan semoga Allah jaga unta kau. Banyak cantik nak suruh Allah jaga unta kau. Sama juga kereta kita. Nak bertawakal semua, kunci dulu kereta tu. Ya Adam, sekontok. Salam. Itu kunci kereta dulu tu. Begitu juga anak-anak kita. Nak suruh anak kita jadi cerdik, jadi pandai, jadi solehah. Maka kita kena ajar dia. Baru bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah mendidik anakku dengan baik. Aku tak mampu, ya Allah. Kau tambungkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya barik, ya barik, ya Allah. Bimbingkanlah terus keluargaku, ya Allah. Ya barik, ya Allah. Macam tu. Pembimbing. Kita minta. Tapi kita kena ajar dululah. Ajar bismillah dulu. Ajar Al-Fatihah dulu. Contoh yang kita buat. Jadi kita dah ada hikmah bersyukur, hasil daripada orang yang bersyukur, dan ciri-ciri kepada orang yang bersyukur. Ciri-ciri orang bersyukur kita dah baca tadi, iaitu ciri-ciri orang bersyukur ini rajin dan tekun beribadah. Itu tanda dia bersyukur. Bersyukur dengan diri dia, bersyukur dengan alam, bersyukur dengan rezeki sikit tu. Dia tak kisah, tapi dia tekun beribadah, terus beribadah. Siapa puasa hari ini, cantik. Hari Khamis, betul beribadah. Ramai dari rakan-rakan kita puasa solat duha, alhamdulillah. Wan, semua solat duha dengan baik. Sekarang kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu puasa Isnin Khamis. Kita mengikuti sunnah. Sunnah. Apa Rasulullah buat, kita buat, insya-Allah. Semoga kita akan bertemu dengan Rasulullah di pada mahsyar nanti. Bila kita bertemu dengan Rasulullah di pada mahsyar nanti, maka kita bernaung daripada Rasulullah dan kita mendapat teduh daripada Rasulullah. Suasana teduh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita akan dapat. Kita bernaung di bawahnya. Bersyukur pada Allah dan memaafkan sesama manusia. Minta jannah tu. Bersyukur pada Allah. Maafkan sesama manusia. Betul tu. Betul lah, Wan. Jadi rajin dan tekun beribadah. Bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Kejayaan, kecemerlangan, kehebatan, pangkat besar, kereta besar, whatever lah dia berjaya, kita bersangka baik kepada dia. Sentiasa berasa qanaah dengan kurniaan Allah. Sentiasa bertawakal dan menjadi seorang yang pemurah. Menjadi seorang yang pemurah. Ya, Nurliza, syukur untuk syukur Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, saya lambat, saya terlewat tu Haji. Oh, lambat. Ada lagi. Kalau ada rezeki tak ke mana? Tiba-tiba aja atuk lambat siap hari ni. Itulah rezeki Nurliza. Ya, salam Disember semua. Wow, 1 Disember hari ini. 1 Disember Pro. 1 Disember rupanya. Kita dah buat bicara tadi, hikmah bersyukur kita. Lahir rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan izinnya, kita dapat bersama. Apakah kelebihan-kelebihan orang yang bersyukur? Kelebihan orang yang bersyukur. Daripada Umar radhiyallahu anha, tidak harus bersifat hasad, melainkan dalam 2 perkara, iaitu seseorang yang dikurniakan oleh Allah Al-Quran dihafal dan difahami, maka ia membacanya sepanjang malam. Dan sesiapa orang yang dikurniakan Allah harta, lalu ia membelanjakannya ke jalan Allah sepanjang malam dan siang. Berarti orang yang hafiz Al-Quran dan orang yang bersedekah. Umat Islam dikehendaki beramal dengan setiap ilmu yang dia pelajari dan tidak bertentangan dengan syarah. Jadi umat Islam dikehendaki majlis ilmu. Ya, menyebut kelahiran bulan Disember. Menyambut kelahiran bulan. Ya, Jori Pro. Harta kekayaan dikurniakan Allah hendaklah dibelanjakan kepada perkara-perkara kebajikan sahaja. Perkara-perkara kebajikan sahaja. Kenapa kita begitu penting mengamalkan sifat-sifat syukur ini? Begitu penting. Kita begitu penting mengamalkan sifat-sifat syukur kita. Pertama sekali, memberi kekuatan dan ketabahan kita. Memberi kekuatan kita, ketabahan kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buang sikap sombong tapi murah derma, cantik. Tadi kita telah membawa sirah bagaimana orang miskin itu bersedekah lebih banyak daripada orang kaya. Dari segi nilainya, dari segi nilai. Memberi kekuatan, kita mengamalkan sifat syukur ini, memberi kekuatan dan ketabahan kita. Kekuatan dan tabahan kita. Tabah. Walaupun kita menerima musibah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tabah. Kita boleh menghadapi
dengan tabah. Dan syukur juga, pentingnya mengamalkan sifat syukur ini, rajin mengerjakan amal ibadah solat. Jadi itu tanda orang bersyukur. Rajin solat, rajin sedekah, itu tanda orang bersyukur. Kenal diri siapa kita, Abdul Kadir. Kenal diri. Kalau tak pernah solat duha, kena buat. Rugi. Rajin mengerjakan amal-amal solat. Amal-amal solat banyak. Sedekah, zikir, menjadi orang baik, syukur atas nikmat yang diberi, Noliza. Itu semua adalah amal-amal solat. Kepentingan mengamalkan sifat syukur, tidak lalai dengan kemewahan. Ini juga penting bagi orang yang dianugerah oleh nikmat oleh Allah, nikmat dengan kekayaan, maka dia tidak akan lalai dengan kemewahan itu. Hebat mana pun kita kelak dijemput juga. Amin. Memang. Diredai Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Jadi hidup orang yang bersyukur itu dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan digandakan nikmat oleh Allah. Itu orang bersyukur. Akan ditambah-tambahkan lagi. Menganut Islam ni pun terlalu bersyukur kita kepada Ilahi. Born by Muslim. Kita bersyukur. Kita dilahirkan dalam Islam. Kita ni kalau lahir anak Jepun yang bukan Islam, tak tahulah masuk Islam atau tidak. Betul tu, Wan. Betul. Sebagai bukti menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bukti memenuhi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebahagian yang kita telah bicara hari ini mengenai lahirkan rasa syukur. Syukur atas nikmat-nikmat dia. Apa itu nikmat? Iaitu nikmat dunia dan nikmat agama. Kita akhiri dengan nikmat-nikmat ini. Kalau nikmat dunia iaitu mendapat manfaat, menikmat dunia, kita mendapat kebaikan, rezeki sebagainya, menolak mudarat, menolak perkara-perkara mudarat. Bila mendapat manfaat, apa itu nikmat dunia mendapat manfaat? Tubuh kita sempurna, selamat, sihat, lazat makanan, pakaian baik-baik. Itu nikmat dunia. Manfaat daripada nikmat dunia. Kemudian menolak mudarat di dunia. Seperti kita tak sakit, dianiaya, ditipu oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu kita boleh menolak. Itu dari keduniaan. Dunia pun ada nikmat juga. Jadi kita tidak ditipu pun itu nikmat juga. Nikmat juga. Dan dari segi keagamaan, nikmat dia ialah taufik beragama Islam, ikut sunnah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat agama. Seperti mana kata Wan tadi, kita dilahir born by Muslim, itu satu nikmat. Allah sudah sayang kita. Allah telah memberi sebelah kaki kita dalam syurga. Memelihara kufur, syirik, bid'ah, sesat dan maksiat. Itu dari segi bidang agama. Kita boleh memelihara daripada agama ni, amal ma'ruf, nahi munkar. Jadi cukuplah untuk hari ini, insya-Allah. Kita sama-sama memanfaatkan, menggunakan arti rasa syukur itu. Rasa syukur. Jangan tunggu nak kaya baru nak bersedekah. Bersedekahlah semasa kita miskin. Sebab nilai sedekah semasa miskin adalah nilainya terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pahala, di antara orang sabar dengan orang yang bersyukur, orang yang sabar pahalanya lebih tinggi daripada orang yang bersyukur. Sabar. Sabar bila menerima musibah, kesusahan dan sebagainya. Dia sabar. Maka pahala lebih besar daripada orang yang menerima rezeki yang banyak tapi hanya bersabar saja. Itulah. Jadi sabar dapat rezeki, dapat pahala, bersyukur sabar, bersyukur dapat pahala, bersabar lagi tinggi darjat pahalanya. Jadi itu cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk 1 jam bersama dengan Atuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok. Masanya agak tak tentu sikit sekarang. Ada masalah sikit, kadang boleh start pukul 9, kadang boleh mula 9.30. Hari ini hampir pukul 10 baru boleh start. Tapi insyaAllah Atuk akan cuba meluangkan juga masa, paling kurang pun 1 jam ke insyaAllah. Jika Allah izinkan, ya Allah izinkanlah waktu pagi ini untuk Atuk bersama dengan anak cucu Atuk. InsyaAllah kita buat bicara sedikit sebanyak memberi kebaikan kepada kita semua. Apa yang baik, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Gunakan pekerti seperti sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah apabila menerima satu berita yang baik, dia terus mengamalkannya. Itu kaedah sahabat Rasulullah. Sebab itu sahabat Rasulullah menjadi ahli syurga. Ya Noliza, dengan bersedekah kita belajar bersyukur atas nikmat yang kita berikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم